Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan membincangkan bahagian tajwid, iaitu hukum nun sakinah dan tanwin. Apakah yang dimaksudkan dengan nun sakinah dan tanwin? Nun sakinah ialah huruf nun yang tidak berbaris atau juga dikenali sebagai nun mati. Tanwin pula ialah baris dua, iaitu baris dua di atas, di bawah atau di hadapan. Sebenarnya, tanwin mengeluarkan bunyi yang sama dengan nun mati. Bagaimana ya rupa bentuk tanwin? Baiklah, cuba anak-anak perhatikan dalam Mushaf Resam Usmani. Setiap tanda nun sakinah dan tanwin ada sedikit perbezaan. Baiklah, cuba tengok rajah yang dipaparkan. Sekiranya nun ditandakan dengan baris mati, manakala tanwin berbaris atas dan juga berbaris bawah ditandakan selari, tanwin hadapan ditandakan seperti 69. Ayat tersebut perlu dibaca secara izhar. Sekiranya nun tidak diletakkan apa-apa tanda, manakala baris atas dan juga baris bawah tidak selari dan juga baris hadapan seolah-olah seperti 99, maka ayat tersebut perlu dibaca secara idgham atau ikhfa. Manakala nun yang diletakkan dengan tanda mim kecil dan pada tanwin pula diletakkan mim kecil baris atas, mim kecil baris bawah, mim kecil baris hadapan, maka ayat tersebut perlu dibaca secara iqlab. Apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka ianya akan menghasilkan 5 hukum. Yang pertama, izhar halqi. Yang kedua, idgham ma'al ghunnah. Yang ketiga, idgham bila ghunnah. Yang keempat, iqlab. Dan yang kelima adalah ikhfa hakiki. Hukum pertama, izhar halqi. Izhar halqi terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan mana-mana huruf izhar halqi. Apakah huruf izhar halqi? Huruf izhar halqi ialah hamzah, ghin, ha, kha, ain dan ha. Cara bacaan bunyinya adalah nun dibaca secara jelas dan nyata. Contoh yang pertama, tanwin bertemu dengan huruf ha. Cara bacanya raghadan haitsu, raghadan haitsu. Contoh yang kedua, tanwin baris bawah bertemu dengan huruf ain. Li ba'din adu, li ba'din adu. Contoh yang ketiga, nun bertanda mati bertemu dengan huruf ha. Anha, anha. Keempat, tanwin berbaris hadapan bertemu dengan hamzah. Azabun alim, azabun alim. Hukum yang kedua, idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah terjadi apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan mana-mana huruf hijaiyah sama ada ya, waw, mim atau nun. Cara bacaannya ialah menggabungkan bunyi nun
dengan huruf selepasnya serta dengun dengan kadar panjang 2 harakat. Yang pertama, nun mati bertemu dengan huruf ya. Bacaannya may yaqulu, may yaqulu. Yang kedua, tanwin berbaris atas bertemu dengan huruf mim. Hudammin, hudammin. Yang ketiga, tanwin berbaris bawah bertemu dengan huruf mim. Au qasayyibin mina, au qasayyibin mina. Keempat, tanwin baris hadapan bertemu dengan huruf waw. Zulumatun wa ra'd, zulumatun wa ra'd. Hukum yang ketiga, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 2 huruf hijaiyah ini, iaitu huruf lam dan juga ra. Cara bacaan idgham bila gunnah iaitu menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya tanpa dengun. Mari perhatikan contoh ayat yang mengandungi hukum idgham bila gunnah. Yang pertama, nun mati bertemu dengan huruf ra. Nun mati bertemu dengan huruf ra. Cara bacaannya mir rabbika, mir rabbika. Contoh yang kedua, tanwin berbaris atas bertemu dengan huruf lam. Cara bacaannya musaddiqan lima, musaddiqan lima. Contoh yang ketiga, tanwin baris hadapan bertemu dengan huruf lam. Khairul lakum, khairul lakum. Hukum yang keempat adalah iqlab. Iqlab terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan satu-satunya huruf hijaiyah ini, iaitu huruf ba. Cara bacaan bagi hukum iqlab: menukarkan bunyi nun kepada mim serta dengun dengan kadar panjang 2 harakat. Contoh yang pertama, nun mati yang ditandakan dengan mim kecil di atasnya bertemu dengan huruf ba. Cara bacaannya mim ba'di, mim ba'di. Yang kedua, tanwin yang ditandakan dengan mim kecil berbaris hadapan bertemu dengan huruf ba. Cara bacaannya fattiba'un bil ma'ruf, fattiba'un bil ma'ruf. Contoh yang ketiga, tanwin yang ditandakan dengan mim kecil berbaris bawah bertemu dengan huruf ba. Cara bacaannya ayatin bayyinat, ayatin bayyinat. Contoh yang keempat, tanwin yang ditandakan dengan mim kecil berbaris atas bertemu dengan huruf ba. Cara bacaannya qa'iman bil qist, qa'iman bil qist. Hukum yang terakhir iaitu hukum yang kelima, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan mana-mana baki huruf hijaiyah yang tidak disebutkan lagi dalam hukum-hukum sebelum ini. Ada 15 huruf bagi hukum ikhfa hakiki, iaitu ta, ta, jim, zai, sad, da, kaf, fa, sin, qaf, ta, ta, za, shin, za. Cara bacaan bagi hukum ikhfa hakiki, bunyi nun dibaca secara samar antara izhar dengan idgham
serta dengun dengan kadar 2 harakat. Mari kita baca contoh-contoh ikhfa hakiki dalam ayat. Yang pertama, nun mati bertemu dengan huruf qaf. Cara bacaannya min qabl. Min qabl. Contoh yang kedua, tanwin bertemu dengan huruf fa. Wajihan fi. Wajihan fi. Contoh yang ketiga, tanwin berbaris bawah bertemu dengan huruf fa. Kalimatin fatab. Kalimatin fatab. Contoh yang keempat, tanwin berbaris hadapan bertemu dengan huruf shin. Cara bacaannya azabun syadid. Azabun syadid. Baiklah, sampai di sini sahaja tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap anak-anak dapat membuat ulang kaji untuk mengukuhkan lagi kefahaman anak-anak dalam tajuk ini. Jumpa lagi.